Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin bercakap berkenaan dengan topik di manakah tempat kita boleh menyimpan duit yang kita tabung untuk kita memperolehi jumlah yang kita inginkan apabila kita bersara kelak. Contohnya lebih kurang lagi 20 tahun ataupun 30 tahun. Tempat pertama yang kita boleh simpan ialah di Amanah Saham Bumi Putra ASB. Sejak kebelakangan ini, sejak 4-5 tahun belakangan ini, kita lihat purata pulangan ASB ialah sebanyak di antara 4.5% hingga 5%. Jika kita lihat tahun 2021 pulangannya ialah 5%, 2022 pulangan ialah 4.6%, 2023 pulangan ialah 5.25%. Jadi jika kita lihat kebelakangan ini, pulangan ASB lah lebih kurang di antara 4.5% hingga 5%. Tetapi kalau tidak sejarah dahulu, ASB ini pernah memberi pulangan dividen sebanyak 14% setahun. Sebagai contoh, tahun 1990 pulangan dividen ASB ialah sebanyak 14%, dan di antara 1990 hingga 1998, antara 1990 hingga 1998, iaitu 8 tahun lebih kurang berturut-turut, setiap tahun ASB memberikan dividen antara 10 hingga 14%. Jadi maknanya pada tahun ketika ini 1990 hingga 1998, ASB memberikan dividen sebanyak 2 digit. Jadi agak tinggilah waktu itu. Tapi itu dahululah, tahun antara 1990 hingga 1998. Tempat kedua kita boleh simpan ialah di tabung haji. Dan kelebihan tabung haji ialah dividen yang diterima itu adalah selepas dibayar zakat. Jadi dividen yang diterima ialah jumlah yang kita dapat itu tidak perlu zakat lagi. Jadi simpanan kita pun tak perlu kita bayar zakat. Jadi pulangan tabung haji ialah sekitar di antara 3% tahun hingga 3.5% tahun. Ataupun jika kita ambil kira zakat, bermakna pulangan di tabung haji ialah sekitar 5.5% hingga 6% tahun. Sebagai contoh, kebelakangan ini tahun 2022 tabung haji memberikan dividen sebanyak 3.1%. Tahun 2021 sama juga, itu 3.1%, dan 2020 juga 3.1%. Jika kita lihat sejarah dividen ASB, yang tertinggi yang pernah diberikan oleh ASB dia sekitar tahun 1994 hingga 1997, iaitu purata sebanyak lebih kurang 9.5% tahun, dan jika dicampurkan dengan zakat 2.5%, jadi bermaknanya setahun pulangan dividen ASB, dividen tabung haji di antara 1994 hingga 1997 ialah lebih kurang 12% tahun. Jadi agak tinggi. Dan sejarah terendah tabung haji membayar dividen adalah pada tahun 2018, iaitu sebanyak 1.25%. Jadi ini yang paling rendah sejarah setakat ini oleh dividen oleh tabung haji, iaitu 1.25%. Tempat ketiga kita boleh simpan ialah di Amanah Hartanah Bumi Putra. Tetapi kita perlu ingat, Amanah Hartanah Bumi Putra ini jumlah unit yang boleh kita beli terhad. Yang setakat yang saya tahu, tahun lepas tidak ada unit yang boleh dibeli lagi. Ditutup, unit ditutup, tidak ada lagi yang kita boleh beli. Tetapi pada akhir tahun lepas ASB menambah sebanyak 1 bilion lagi Amanah Hartanah Bumi Putra untuk dilanggan oleh Bumi Putra. Jadi ada peluang untuk tahun ini sehingga jumlah 1 bilion itu dilanggan sepenuhnya oleh pelabur Bumi Putra. Jadi kalau kita lihat sejarah pulangan dividen Amanah Hartanah Bumi Putra ialah sekitar antara 5% hingga 6%, dan dividen ini adalah setelah ditolak zakat.
Jadi bermaknanya selepas kita ambil kira zakat, AHB memberikan dividen sebanyak 7.5% hingga 8.5%, juga agak tinggi juga. Dan kita lihat kebelakangan ini, tahun 2021 contohnya, dividen yang diberikan oleh AHB ialah 4.7%, 2022 5%, dan 2023 ialah sebanyak 5%. Jadi lebih kurang antara 5%, itu 4.7 hingga 5% tahun selepas ditolak zakat. Seterusnya kita boleh tempat yang selamat untuk kita menyimpan ialah di simpanan tetap atau fixed deposit. Fixed deposit ini kita boleh simpan di dalam bank, mungkin kita boleh simpan selama sebulan, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan ataupun setahun ataupun lebih. Tetapi secara puratanya faedah daripada pulangan simpanan tetap ialah lebih kurang 3% tahun. Jadi inilah tempat-tempat yang kita boleh katakan agak selamat untuk kita menyimpan, iaitu di mana jumlah tersimpan mungkin tidak akan hilang. Mungkin kekal di sana, prinsipalnya kekal, tidak hilang. Cuma dividen yang diterima itu berubah setiap tahun. Seterusnya kita boleh melabur di tempat yang agak berisiko, iaitu pertama sekali kita boleh menyimpan secara membeli emas. Emas kita boleh beli sama ada kita boleh beli emas secara fizikal, iaitu kita pergi beli emas, contohnya kita beli gelang, rantai atau apa juga bentuk emas, ataupun mungkin jongkong emas kita boleh beli, ataupun kita boleh beli juga emas secara online. Okay? Sekarang ini kita boleh beli emas online pada amount yang lebih kecil, contohnya kita beli 1 gram. Jika kita lihat sejarah pulangan ke atas pelaburan emas, iaitu sebagai contoh ada kajian menunjukkan di antara 1971 hingga 2022, iaitu tempoh 51 tahun, purata pulangan pelaburan emas ialah sebanyak 7.78% setahun. 7.78% tahun. Ini untuk 50 tahun, jadi peratus tahun adalah 7.78%. Tetapi jika kita lihat setahun untuk setiap tahun, individu tahun secara individu, kita lihat purata pulangan untuk tahun 2022 ialah 0.4%. Jadi di bawah 1% pulangannya. Jika kita lihat tahun 2013 pulangan emas ialah sebanyak 8.7% tahun. 2019 pulangan emas ialah 8.45% tahun. Tahun 2020, iaitu ketika pandemik COVID terjadi, bermulanya pandemik COVID-19 tahun 2020, pulangan emas tahun itu ialah sebanyak 7.22%. Jadi kalau kita lihat ada kajian lain, contohnya lah pulangan emas peratus tahun di antara 1971 hingga 2019 ialah 10.6% untuk emas. Kemudian pulangan secara total untuk emas, jika kita membeli emas tahun 1990 dan menyimpan hingga 2020, jumlah pulangan kita ialah sebanyak 360%. Jadi bermaknanya simpanan kita, sekiranya kita membeli RM1,000 emas pada tahun 1990 hingga tahun 2020, iaitu untuk tempoh 30 tahun, nilai emas kita akan meningkat sebanyak 3.6 kali ganda. Jadi sekali kita membeli 1,000 pada tahun 1990, pada tahun 2020 emas kita akan bernilai sebanyak RM3,600. Jadi ini sekiranya untuk tempoh selama 30 tahun. Kemudian kita boleh juga melabur di saham. Itu tempat kedua yang kita kira sebagai berisiko.
Pertama sekali tempat yang kita berisiko tinggi ialah di melabur secara emas. Tempat kedua kita boleh melabur ialah melabur dalam saham. Kajian menunjukkan, ada satu kajian menunjukkan bahawa pulangan daripada pelaburan saham untuk tempoh di antara 1971 hingga 2019, iaitu tempoh sebanyak 48 tahun. Untuk tempoh 48 tahun, purata pulangan tahunan ialah sebanyak 11.3%. Jadi ini jika kita melabur antara 1971 dan kita simpan saham itu selama 48 tahun hingga 2019 sehingga 2019, iaitu 48 tahun, pulangan tahunan pelaburan itu ialah sebanyak 11.3%. Dan jika kita lihat secara general, secara umum, untuk pelaburan saham, untuk sekiranya kita menyimpan untuk tempoh 30 tahun saham, jadi kita beli untuk simpan 30 tahun, jadi selepas 30 tahun kita memegang saham itu, nilai saham itu akan meningkat sebanyak 168% ataupun lebih kurang 2 kali ganda, lebih kurang 30 tahun. Jadi selepas 30 tahun kita memegang saham itu, secara purata nilai saham itu akan meningkat sebanyak 2 kali ganda. Sekiranya kita menyimpan selama 20 tahun saham, kita memegang saham, kita beli saham dan kita biarkan selama 20 tahun, secara purata nilai saham itu akan naik sebanyak 145% ataupun lebih kurang 1.5 kali ganda. Jadi bermakna sekiranya kita membeli saham 20 tahun lepas dan kita simpan, dan kita katakanlah kita membeli RM1,000 saham dan kita simpan sehingga 20 tahun, nilai saham itu sekarang akan menjadi sebanyak RM1,450. Untuk tempoh 10 tahun pula, jika kita menyimpan saham selama 10 tahun, nilai terkumpul saham itu selepas 10 tahun yang sebanyak lebih kurang 79% naik. Jadi bermaknanya sekiranya membeli saham 10 tahun lepas, contohnya 10 tahun lepas dengan RM1,000, nilai itu sekarang pada hari ini selepas 10 tahun, nilai sepatutnya kurang RM1,760, iaitu sebanyak 70% akan naik, meningkat sebanyak 79%. Itu lebih kurang untuk saham. Di tempat yang ketiga yang kita boleh melabur dan berisiko ialah harta tanah, ataupun kita boleh contoh boleh membeli rumah, kita boleh membeli tanah. Kajian menunjukkan untuk tempoh 10 tahun, jika kita menyimpan, jika kita membeli rumah atau hartanah ataupun rumah, ada purata jika kita beli dan simpan selama 10 tahun, nilainya akan meningkat sebanyak 67%. Jadi contohnya, sekiranya kita membeli tanah 10 tahun lepas dan kita pegang, hari ini jumlah tanah itu, katakanlah contoh tanah itulah bernilai RM100,000 10 tahun lepas. Jadi bila kita simpan sehingga sekarang selama 10 tahun, nilai rumah itu atau nilai hartanah itu sepatutnya sekarang berjumlah lebih kurang RM167,000. Itu meningkat sebanyak 67%. Dan jika kita menyimpan selama 20 tahun hartanah berkenaan, kita simpan dan kita pegang selama 20 tahun, nilainya selepas 20 tahun ialah meningkat sebanyak 140%. Jadi sekiranya hartanah itu kita beli 20 tahun lepas, kata kita beli harganya RM100,000, dan kita simpan selama 20 tahun. Jadi selepas 20 tahun, nilainya sekarang ialah sebanyak RM242,000. Jadi lebih kurang
1.5 kali ganda naik. Okay, RM242,000 sekarang nilainya. Dan sekiranya kita memegang hartanah itu selama 30 tahun, okay, 30 tahun, nilai sekarang hartanah itu, jika sekiranya kita beli dengan harga RM100,000 pada 30 tahun lepas, dan sekarang kita masih pegang tanah itu, jadi nilai sekarang ialah sebanyak 500 ribu. Okay, nilainya sekarang ialah sebanyak RM432,000, okay, iaitu meningkat sebanyak 4 kali ganda. Jadi itu sekiranya kita melabur di dalam hartanah selama tempoh 30 tahun. Jadi inilah contoh pelaburan yang kita boleh lakukan, yang kita boleh buat untuk kita menyimpan. Tetapi sebagai peringatan kita kan, ini adalah merupakan sejarah, merupakan pulangan sejarah. Jadi pulangan sejarah ini juga mungkin menggambarkan pulangan pada masa hadapan. Jadi adalah purata. Jadi kalau kita lihat kita boleh rumuskan di sini, jika kita menyimpan selama 10 tahun simpanan kita, jumlah yang paling tinggi kita boleh perolehi nombor 1 ialah di AHB, Amanah Hartanah Bumi Putera, iaitu di mana untuk tempoh 30 tahun dengan pulangan 500 tahun, pulangan kita akan berjumlah sebanyak 432%. Jadi simpanan kita, jika kita simpan RM10,000 dan simpan selama 10 tahun di dalam Amanah Hartanah Bumi Putera dengan pulangan 5% tahun, kita akan mendapat pulangan sebanyak 432% kenaikan, iaitu lebih kurang 4.5 kali ganda. Okay, itu nombor 1. Dan nombor 2-nya ialah di Amanah Saham Bumi Putera, ASB. Okay, jika secara puratanya pulangan ASB ialah lebih kurang 5%, juga dia akan lebih kurang sama, lebih kurang ASB. Cuma ASB ini kita perlu bayar zakat secara berasingan. Dan di tempat yang ketiga yang kita boleh ranking, yang pertama ialah ASB, kedua ASB, tempat ketiga rankingnya ialah lebih kurang di dalam emas. Okay, kita menyimpan dalam emas, itu nombor 3 rankingnya. Okay, iaitu sebagai contoh, sekiranya kita menyimpan emas selama 30 tahun, kita akan mendapat pulangan ataupun simpanan kita akan meningkat sebanyak 360% selepas 30 tahun. Tempat yang keempat ialah real estate ataupun hartanah, iaitu selepas 30 tahun menyimpan, hartanah kita akan meningkat sebanyak lebih kurang 325% kenaikan ataupun 3.25 kali ganda. Dan yang kelima ialah di tabung haji. Cuma kita ingat tabung haji ni ialah kita mendapat dividen selepas tolak daripada zakat. Jadi tak perlu bayar zakat secara berasingan. Jadi itu sahaja yang saya boleh bicarakan hari ini berkenaan dengan tempat-tempat di mana kita boleh melabur simpanan kita. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.